Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barqi disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik, apa kabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Selamat datang dalam rancangan live pengajian Al-Quran dan Tajwid bersama-sama dengan saya, guru Al-Quran anda pada hari ini, pada petang ini, insya-Allah. Baiklah sahabat-sahabat semua, semoga sahabat-sahabat semua berada di dalam kesihatan yang baik-baik, berada di dalam keadaan yang sihat-sihat sejahtera lah, insya-Allah. Baiklah. Dan kepada yang memberikan salam, saya menjawab dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu share live ini sahabat-sahabat semua. Saya nak minta tolong sharekan live kita pada petang ini. Okay, insya-Allah kita ramaikan lagi penonton kita pada petang ini, orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, dan kita sama-sama doakan supaya Allah mempermudahkan urusan pembelajaran kita pada petang ini, insya-Allah. Jangan lupa juga untuk kita niatkan kita belajar pada hari ini ikhlas semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita pada hari ini untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, dan juga sekalian kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, insya-Allah. Baiklah.
Pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari surah yang baru. Okey, kita dah habis semalam surah apa semalam? Ar-Rum. Ya betul. Surah Ar-Rum, kita masuk pula kepada surah yang baru iaitu surah Luqman. Okey. Ayat 1 hingga ayat 11 pada muka surat 411. Jadi sahabat-sahabat semua boleh ambil Al-Quran masing-masing, siap sedia muka surat 411. Kita nak sama-sama mulakan bacaan kita pada hari ini insya-Allah. Baik, dan juga kalau mungkin ada yang saya nampak komen tadi tanya kenapa hari ini live Ustaz Izwan tak ada. Okey, kepada yang tak tahu, Ustaz Izwan sekarang berada di Kedah lah. Pagi tadi bergeraknya. Pagi tadi bergerak ke Kedah, balik ke kampungnya untuk undi lah. Kan hari Sabtu ni kan ada undi kan. Ada undi, jadi Kedah pun termasuk dalam negeri yang kena undi. Jadinya Ustaz Izwan balik ke kampungnya lah di Kedah. Jadinya live pukul 2 tadi tak ada. Mungkin sebab mungkin dalam perjalanan ataupun kalau dah sampai pun tak sempat ke dan sebagainya lah. Tapi yang pukul 3 jangan risau, dekat Johor tak ada undi. Jadi saya akan terus di sini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan semua insya-Allah. Baiklah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, tanpa kita melengahkan masa lagi, marilah bersama-sama kita buka majlis ilmu kita pada petang ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Baik, kita nak mulakan sama-sama bacaan kita pada petang ini insya-Allah. Betul, pagi tadi ada. Pagi tadi ada yang pukul 10 untuk kupasan buku tajwid. Pagi tadi Maksilah Qasirah kan. Pagi tadi Maksilah Qasirah ada live. Tapi hari ni petang ni tadi pukul 2 dah tak ada. Mungkin dalam perjalanan rasanya tu kot. Kita sama-sama doakanlah supaya perjalanan Ustaz Izwan dipermudahkan, selamat sampai ke kampungnya insya-Allah. Baiklah, kita sama-sama mulakan bacaan kita pada petang ini dengan lafaz isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Baik, boleh dapat tangkap tak dekat sini? Macam mana panjangnya, macam mana dia punya bacaan yang betul, sebutan dia. Dengar baik-baik. Alif lam mim. Baik, alif ni, huruf alif kita sebut je alif. Alif. Jangan pula alif kan, dah biasa. Huruf apa? Huruf alif. Okey. Jangan alif, tak nak alif. Sebut betul-betul alif dan juga sebut sahaja. Alif. Tak payah harakat-harakat lah. Tak payah alif. Tak payah. Sebut sahaja alif. Baik. Kemudian lam. Lam. Okey, lam ni kita sebut. Panjang tau. 6 harakat. Lam. Kemudian kita kena ada 2 harakat dengung. Lam mim. Mim ni pun sama juga 6 harakat lah. Tak nak lam nak masuk dekat mim tak dengung. Contoh alif lam mim. La mim tak boleh. Dia kena lam mim. Nampak tak? Dia ada dengung dekat tengah-tengah, nak masuk antara lam, nak masuk ke dalam mim tu dia ada dengung 2 harakat lah. Jadi lam ni 6 harakat.
Dengung tu 2 harakat. Campur lagi dengan mim 6 harakat lagi, jadi berapa? 6 6 12 campur lagi 2 14. Dekat sini sahaja ada 14 harakat. Jadinya kena jaga dekat sini. Baik. Alright, baik. Kemudian ayat nombor 2. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka panjang. A mad badal, ada huruf mad selepas hamzah ini 2 harakat. Tilka ayatul, ya ada alif kecil juga 2 harakat mad asli. Tul kitabil hakim. Sebut betul-betul hakim, jangan hakim. Hakim sebut betul-betul hakim. Kim dibaca dengan berapa? 2 boleh, 4 boleh, 6 harakat pun boleh juga. Okey. Hakim. Man arid lisukun. Baik. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Hudan. Jangan pula kita baca dekat sini ya ni hudai. Jangan hudai, dia memang ejaan dia macam tu. Tetapi dia tidak berfungsi lah. Dia bila kita sambung dia tak berfungsi lah. Kita terus masukkan ke dalam huruf waw. Jadinya dekat sini tanwin bertemu huruf waw tau. Bukan tanwin bertemu dengan ya, bukan. Tanwin bertemu dengan waw. Jadi bila jumpa dengan waw, muncungkan bibir, dengungkan 2 harakat, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Hudaw, pastikan cukup. Hudaw wa rahmatal, waraha pedas, warahmatal, matal. Tanwin tak selari bertemu dengan lam sabdu. Jumpa dengan lam sabdu, terus masuk. Nak kena dengung ke? Tak payah dengung. Okey, tak payah. Warahmatan lil. Tak payah macam tu. Jumpa dengan lam, terus masukkan sahaja. Okey, sebab apa? Dia idgham bila gunnah. Idgham masuk. Bila, la, tak payah ataupun tidak. Gunnah dengung. Maksudnya masuk dan tak payah. Tak payah didengungkan. Rahmatal sahaja. Warahmatal lil muhsinin. Muh, ha pedas. Sinin, nin, mad arid lisukun. Baik. Ayat nombor 3. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Selesai. Ayat nombor 4. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Wahum bil akhirati hum yuqinun. Alladzina yuqimu dia dekat anak tekak atau huruf qaf ni. Dia bukan yuki. Kalau yuki huruf kaf di depan sikit daripada huruf qaf. Kalau macam contoh dekat sini kan. Kalau qaf dekat anak tekak ni, kalau ki dia depan lagi. Sebab tu dia nipis. Kalau dekat dalam lagi kan dia tebal kan. Bukan tebal, dia panggil pekat lah. Macam tu lah huruf qaf kan. Qi nampak macam tu. Tapi kalau kaf kan ki. Jadi dekat sini jangan kita baca yuki. Alladzina yuki. Tak nak. Alladzina yuqi. Okey. Sebutan huruf kena jaga tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Kita dalam huruf hijaiyah ni, kita ada banyak huruf tetapi dia punya, yang nak cakap dia punya cabaran dia lah. Cabaran baca Quran ni sebab apa? Huruf hijaiyah ni, dia punya bunyi dia seakan-akan sama. Seakan-akan sama sampaikan kalau kita dengar, kadang-kadang kita tak macam betul ke tak betul lah. Macam betul, macam salah, macam sama je bunyi. Tapi kalau kita dengar betul-betul, kita cek betul-betul, kita boleh tahulah kita baca ni betul ke salah. Okey, yuqi huruf qaf tebal. Yuqi bukan yuki. Alright.
Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah. Contohlah bila berhenti dekat sini kan. Kalau nak sambung boleh, tak ada masalah, lagi cantik. Kalau tak sampai berhenti kat sini. Okey. Baik. Berhenti dekat sini, nampak tak? Ta marbutah, ta yang bulat ni kan. Ta marbutah. Bila kita berhenti, macam mana cara dia? Kita tukarkan ta marbutah itu menjadi huruf ha. Okey, tukarkan sahaja. Tak payah, kalau panjang-panjang lah. Kalau pendek-pendek lah. Dekat sini kena panjang. Kenapa kena panjang? Sebab ada alif kecil dekat sini kan. Sebab ada alif kecil dekat sini. So panjang. Kemudian tukarkan ta ini menjadi huruf ha. Jangan zakat. Zakat. Salah. Tukarkan zakah. Kalau berhentilah. Kalau berhenti. Kalau sambung. Zakatawahum. Teruskan je. Baik. Kemudian. Wahum bil mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi. Tak ada. Muhammad Hafiz. Pukul 2 tadi tak ada. Ustaz ada dekat luar kawasan. Ustaz Izwan dia ada dekat luar kawasan. Dia kena baliklah untuk urusan undi untuk hari Sabtu ni kan. Jadi live-nya tak ada pukul 2 tadi. Okey, live-nya tak ada pukul 2 tadi. Apa-apa nanti kita akan inform lah. Apa-apa nanti esok-esok kita akan inform dekat dalam Facebook kita lah. Okey, sama ada ke tak ada untuk esok. Alright, baik. Assalamualaikum sahabat. Muka surat berapa? Muka surat 411. Siapa-siapa yang baru masuk, boleh buka muka surat 411. Okey, yang baru masuk, yang masih belum share, saya nak minta tolong bantu sharekan live kita petang ini insya-Allah. Okey. Minta tolong share live kita pada petang ini insya-Allah. Dekat bawah tu pun ada emoji apa ni. Ada banyak emoji ni kan. Ada yang like, ada yang heart tu warna merah, ada yang warna kuning. Jadi tekanlah dekat situ. Okey. Tekanlah dekat situ, support sikit insya-Allah. Okey. Baik. Wahum dekat sini mim kosong bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengungkan 2 harakat. Wahum bil akhirati hum akhirah. Kenapa kena panjang? Kenapa kena baca panjang 2 harakat? Sebab hamzahnya duduk di tengah-tengah. Hamzahnya duduk dekat tengah-tengah sini. Bila dia duduk dekat tengah-tengah, maka kita kena baca dia panjang dengan 2 harakat. Bil akhirah. Jangan bil akhirah. Salah. Bil akhirati hum yuqinun. Mad arid lis sukun. Boleh tak tuan-tuan dan puan? Okey, kita baca sekali lagi ayat nombor 4. Bismillah. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Lepas tu ayat nombor 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa kita tak baca panjang? Sebab atas huruf mat ini ataupun atas huruf waw ini terdapatnya bulat kecil kat situ. Ada tanda bulat ni kan. Ada tanda bulat, maka kita tak perlu baca dengan panjang. Ingat yang tu je. Ingat yang tu je. Ada bulat dekat atas huruf mat. Bila kita sambung, bila kita wasol, okay, kita baca dia dengan 1 harakat sahaja. Okay, tak perlu baca dengan ula. Salah. U pendek sahaja. Boleh? Berapa panjang nak baca la ni? 4 ataupun 5 harakat. Okey, mad wajib muttasil. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudam jumpa dengan mim sabdu,
rapatkan terus bibir, dengungkan 2 harokat. Hudam mir rabbihim. Nun kosong bertemu dengan ra. Ra sabdu dengan lam sabdu samalah. Idgham bila gunnah dia ada 2 huruf je. Lam sabdu, ra sabdu. Jadi apabila nun kosong ataupun tanwin bertemu dengan ra ataupun lam sabdu, kita tak payah dengung, kita masuk sahaja. Mir. So dekat sini dia jadi M-I-R. Mir. Hudam mir rabbihim. Boleh? Mim mati izhar, sya izharus syafawi lah. Matikan dengan jelas dan terang. Wa ulaika humul muflihun. Wa ula sama macam tadi kan. Tengok waw atas dia ada bulat. So kita baca pendek sahaja. Wa ulaika humul muflihun. Ha pedas tau. Ha pedas. Jangan muflihun. Muflihun tak nak. Muflihun, ha pedas. Muflihun. Okey, baik. Selesai ayat yang kelima. Kita baca sekali lagi. Sama-sama ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Okey. Selesai. Ayat yang kelima, kita nak masuk ayat yang keenam. Macam mana setakat ni tuan-tuan dan puan? 5 ayat yang pertama. 5 ayat yang pertama boleh ikut ke tak boleh ikut? Senang ke susah? Seronok ke tak seronok? Mudah ke susah? Jadi kalau seronok, saya nak tengok dekat ruangan komen sikit. Seronoknya cinta Al-Quran. Boleh tak? Sahabat-sahabat semua, kita sama-sama pasakkan dalam diri kita. Kita nak rasa seronok baca Quran. Kita nak rasa mudah, tak rasa susah, tak rasa jemu, tak rasa bosan, tak rasa malas untuk kita nak baca Quran. Okey. Baiklah sahabat-sahabat semua. Kalau siapa-siapa yang baru saja terjumpa dengan page Fatihah ni, yang masih lagi belum tekan butang follow, tekanlah butang follow sekarang, tekan butang loceng supaya setiap kali ada live, setiap kali kita post apa-apa ataupun ada pengumuman ke apa-apa ke, so nanti akan dapat notification dekat Facebook lah. Okey, baik. Dan juga kepada mereka yang baru saja terjumpa dengan page Fatihah ni, kalau yang tak tahulah, kita punya Fatihah ni, kita bukan live Facebook sahaja tau. Okey, jangan salah faham. Jangan ingatkan okey, live Facebook je. Fatihah ni live Facebook je. Jadi kalau misal kata ada hari-hari yang tak ada live, kita tak belajar, kita stop. Tak, dia bukan macam tu. Sebenarnya yang utamanya bukan Facebook. Facebook ni dia sekadar bimbingan sahaja. Dia sekadar live-live yang santai lah. Lepas zuhur nak masuk asar, kita nak isi masa, kita belajar Quran. Dia bukan yang utama, dia sekadar sampingan sahaja. Yang utamanya apa? Yang utamanya kena belajar betul-betul. Kena belajar dari asas. Nak belajar dari asas, kena ada buku, kena ada rujukan, kena ada panduan. Jadi inilah buku yang tuan-tuan akan dapat kalau join jadi ahli. Buku asas. Kemudian, buku tajwid. 2 buah buku ini kami akan berikan kepada mereka yang jadi ahli. Bukan buku ini sahaja, rakaman daripada buku ini pun kami akan berikan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, dalam bentuk aplikasi lah, dalam bentuk video. Kita dah siapkan video siap-siap, masukkan dalam aplikasi, boleh belajar buku ni, kemudian berpandukan dengan video yang kami berikan lah. Video tu bukannya jadi ahli terus dapat tau. Dia kena buat, the manual. Dia kena buat sendiri. Dia kena buat sendiri, maksudnya dia kena download aplikasi tu, pergi dekat App Store tu, pergi dekat Google Play, type Cepat Quran, install, login. Dia kena macam itulah caranya. Baiklah. Berapa harga untuk nak jadi ahli Cepat Quran? Harganya, tuan-tuan dan puan, jangan risau. Sebab apa? Kami takkan kenakan komitmen kepada tuan-tuan dan puan. Kami tak kenakan tuan-tuan dan puan yuran secara bulanan, yuran secara tahunan, langsung tak ada. Bayar sekali sahaja seumur hidup. Bayar sekali sahaja seumur hidup dengan bayaran RM250 sekali seumur hidup. Lepas tu dah tak ada bayar sampai bila-bila. Belajarlah sampai mati.
Okey, belajarlah sampai mati. Baiklah, tuan-tuan dan puan, kami juga ada keluaran terbaru Al-Quran. Al-Quran ini Al-Quran yang berwarna, yang ada kod, yang ada tanda lah. Kalau tuan-tuan dan puan selama ni baca Quran tak tahu nak berhenti dekat mana, tak tahu nak sambung semula dekat mana, Al-Quran ini dia ada tanda. Kalau baca, boleh berhenti dekat sini, lepas tu nak sambung terus ke ataupun nak ambil yang belakang sikit ke, semua ada dekat dalam ni. Hukum tajwid pun semua ada dekat dalam ni. Al-Quran ini siapa-siapa yang berminat untuk nak dapatkan, harganya adalah sebanyak RM55. RM55. Tuan-tuan dan puan, Al-Quran ini sangat besar. Saiz A4 dan nipis sahaja. Dia punya saiz ni besar, tapi dia nipis. Siapa-siapa yang masih belum ada Al-Quran yang macam ni dekat rumah, mungkin dekat rumah banyak Al-Quran, tapi semua yang warna hitam putih kan. Dapatkan satu Al-Quran ini yang ada kod, lagi senang nak baca, lagi mudah nak baca. Okey, berwarna dalam ni. Tuan-tuan dan puan, RM55. Siapa-siapa nak dapatkan Al-Quran ini, boleh tuliskan dekat ruangan komen nak beli Al-Quran. Ataupun siapa-siapa yang nak beli roda tajwid untuk nak mudah belajar tajwid, tuan-tuan dan puan boleh dapatkan roda tajwid ini, okey, dengan harga RM39 termasuk dengan postage. Al-Quran RM55 tak termasuk. Untuk Semenanjung kena tambah lagi RM10 untuk postage. Untuk Sabah Sarawak kena tambah lagi RM15 untuk postage. Siapa-siapa yang nak roda tajwid, siapa-siapa nak jadi ahli, siapa-siapa nak beli Al-Quran, tulis je dekat ruangan komen. Okey, nanti admin kami akan approach baliklah tuan-tuan dan puan semua. Baiklah, insya-Allah kita masuk ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-6. Bismillah. Siapa-siapa yang nak belikan untuk orang lain kan, nak buat sebagai wakaf ke, nak beli untuk dekat ofisnya ke, nak bagi dekat kawan-kawan ke, nak letak dekat surau ke, kat masjid ke, tuan-tuan dan puan, sangat-sangat besar pahalanya. Sangat-sangat besar pahalanya. Okey, nak beli Quran boleh, nanti kami akan. Macam mana cara nak beli? Terjemahan tak ada. Terjemahan tak ada. Ini Al-Quran saja, tak ada terjemahan kan? Tak ada. Ini bukan terjemahan, ini Al-Quran sahaja. Okey. Macam mana nak beli? Kami dah pinkan nombor telefon. Kami dah pinkan nombor telefon dekat ruangan komen tu, ada nombor telefon kami, tinggal tekan saja. Nombor telefon akan terus pergi dekat WhatsApp. Okey, jom. Kita sambung ayat yang ke-6. Bismillah. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Okey, baik. Wa minan saya beli untuk hadiah, betul. Nak hadiahkan orang pun lagi bagus. Tuan-tuan dan puan, kalau kita boleh hadiahkan orang lain pakaian, kita boleh hadiahkan beg, boleh bagi makanan dan sebagainya. Takkan kita tak boleh hadiahkan orang Al-Quran kan tuan-tuan dan puan? Kita hadiahkan orang Al-Quran, pahalanya terus berjalan. Okey? Kita hadiahkan orang Al-Quran, orang itu baca, dapat pahala membaca, kita yang memberikan pun akan sama-sama dapat pahalanya juga insya-Allah. Okey. Wa minan di sini kita terus dengungkan nun sabdu di sini. Okey. Dia bersambung dengan alif hamzah wasal dan juga lam. So nama dia dekat sini alif lam syamsiah. Tetapi cara bacaan sama sahaja, dengungkan sahaja. Dua harokat. Wa minan nasi may yashtari, may nun bertemu dengan ya, jumpa dengan ya, senyum, dengungkan dua harokat. May yashtari, yash, jangan di yas tau.
Jangan yas. Okey, saya selalu sangat dengar orang keliru huruf sin dan juga huruf shin. Benda tu bahaya. Sebab dia melibatkan sebutan huruf. Dia melibatkan dua huruf yang berbeza. Satu sin, satu shin. Yashtari. Jangan sebut yastari. Kalau yas, lainlah nanti dia punya ni. Okey? Yash. Okey, tebalkan. Yashtari lahwal hadithi liyudilla. Tengok baris baik-baik. Liyudilla an sabilillah. Nun kosong bertemu dengan sin, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Sabilillah. Lafzul jalalah dibaca dengan nipis. Sebab apa dibaca dengan nipis? Sebab huruf sebelumnya berbaris bawah. Sabilillah. Okey. Kemudian liyudilla an sabilillahi bighai. Huruf ghain tau, bukan huruf ain. Jangan bi, salah. Bighairi ilmin. Jumpa dengan waw pula, kena munculkan bibir. Ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Kalau misal kata kita nak berhenti dekat sini, jadi hukum dia jadi mad iwad. Mad iwad macam mana cara nak baca? Baca dengan dua harakat, kita buangkan satu baris, tinggalkan satu sahaja. Huzwa. Apa kesalahan yang biasanya orang baca dekat mad iwad ni? Dia buangkan baris, betul dah cantik, tetapi dia baca satu harakat je. Wa yattakhidhaha huzwa. Ramai yang baca macam tu. Okey, dia tak boleh satu harakat, dia kena dua harakat. Nama pun mad iwad kan. Yang namanya mad tu memang kena dua harakat lah. Yang namanya mad tu dia kena lebih daripada dua lah. Antara 2 ataupun 4, 5, 6. Tapi mad iwad 2 harakat. Dia tak ada satu. Kalau satu harakat tak nama mad. Jadi dia namanya mad, dia kena 2 harakat dekat sini. Huzwa. Jangan huzwa. Okey, tak nak. Bagi dia 2 harakat dekat situ. Ulaika lahum azabum muhin. Azabum B-U-M. Terus masukkan dekat mim, lekatkan. Rapatkan bibir. Azabum muhin. Boleh tak? Okey, ayat yang ke-6 kita ulang sama-sama. Wa minan nasi may yashtari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum azabun muhin. Selesai ayat yang ke-6. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya Melah binti Awang dari Jertih pertama kali Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat belajar. Selamat datang yang baru saja pertama kali join kita belajar sama-sama. Okey. Kepada yang tak tahu, kepada yang baru saja jumpa dengan page ni, yang tak tahu kita ada buat live pukul berapa, catatkan baik-baik apa yang saya nak cakapkan ni. Catatkan baik-baik waktu-waktu yang saya nak katakan. Ini adalah waktu-waktu yang kita keluarkan, kita siarkan live kita. Baik, bermula dari jam 7 pagi. 7 pagi, ni semua nak tengok dekat mana ni? Dekat Fatihah ni lah. Tak perlu pergi cari dekat Google lah. Tak perlu pergi dekat IG lah. Tak perlu pergi dekat, apa lagi? Dekat YouTube ke tak payah. Ini semua dekat Facebook, semua dekat page Fatihah.
Kalau yang tak tahu kan, dekat page yang sekarang tuan-tuan perempuan tengah tengok ni, dekat sini lah ni. Okey. 7 pagi. 10 pagi. Okey. 7 pagi, 10 pagi, 2 petang, 3 petang, 9 malam, 10 malam. Ada berapa? 7 pagi, 10 pagi, 2 petang, 3 petang, 9 malam, 10 malam. Ada 6 kali live kita dalam masa sehari, tuan-tuan dan puan. Ada 6 kali. Kalau dapat sekali pun jadilah, tuan-tuan dan puan. Okey, kalau dapat sekali pun jadilah. Okey, yang pukul 10 pagi, yang pukul 10 pagi adalah tilawah live kupasan buku tajwid lah. So nanti untuk 10 pagi Ustaz Izwan akan buat live buku ni lah. Dia akan bacakan buku ni, dia akan terangkan macam masuk kelas depan-depan, macam masuk kelas secara fizikal, tetapi online lah, macam tu. Baik, pukul 10 pagi. Kemudian pukul 2 petang ada tilawah interaktif dengan Ustaz Izwan. Pukul 2 petang ada tilawah interaktif, boleh dengarkan bacaan dalam live lah. Dalam live, kemudian Ustaz Izwan akan tegur juga masalah apa-apa kesalahan yang tuan-tuan membaca. Kemudian pukul 3 petang dengan saya, tilawah lagi satu hari satu muka surat. Kemudian pukul 9 malam ada lagi dengan Ustaz Izwan, tilawah interaktif sekali lagi. Pukul 10 ulangan untuk yang saya punyalah. Pukul 3 petang kan dibawa ke 10 malam. Pukul 7 tu pun pukul 3 petang dibawa pukul 7. Kenapa kita buat macam tu? Supaya mereka yang tak dapat tengok live pada jam 3 petang, kerja, ada urusan, keluar dan sebagainya, boleh tengok pada waktu-waktu lain. Itu tujuannya, tuan-tuan dan puan. Baik, jadi kepada siapa-siapa yang nak dapatkan buku, nak dapatkan Al-Quran, nak dapatkan roda tajwid, boleh tuliskan dekat ruangan komen. Siapa-siapa nak jadi ahli, bayaran hanyalah sekali seumur hidup, RM250. Tak ada bayaran dah selepas tu. Walaupun 1 sen, tak payah. Tuan-tuan dan puan, ataupun kepada siapa-siapa yang mungkin ada rezeki yang lebih, nak infakkan, ataupun nak bagi sedekah, ataupun tuan-tuan dan puan, contoh macam ni. Contoh tuan-tuan dan puan dah ada Quran dah dekat rumah, dah ada Quran yang macam ni lah, sebiji contohlah kan. Lepas tu macam, tak apalah Ustaz, saya ada RM55 ni, saya infakkan dekat Ustaz. Nanti kalau ada siapa-siapa yang tak mampu, yang nak beli Quran ni, Ustaz bagi percuma je dekat dia. Ini saya punya infak. Atas nama saya, doakan saya. Macam tu lah. Kalau nak bagi infak untuk Al-Quran ke, roda tajwid ke, ataupun nak taja orang jadi ahli ke, boleh, tak ada masalah. Kontak dengan kami. Okay. Kepada mereka yang nak belajar juga, yang mungkin ada masalah kewangan dan sebagainya, mintalah penajaan dengan kami. Kami akan sedaya upaya carikan tajaan untuk bagi tuan-tuan dan puan belajar secara percuma, insya-Allah. Okey. Baik. Jom kita sambung ayat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم وإذا تتلى عليه آياتنا panjang, ya panjang, tuna, na panjang, walla, ada sabdu tau dekat lam, jangan wala, tak boleh, walla, lekatkan, walla mustakbiran, kalau sambunglah, birang ka'allam, kalau sambung, kalau berhenti, mustakbira, dia jadi mad iwad, kalau berhenti, kalau sambung dia jadi ikhfa hakiki. Baik, kemudian Ka'allam, nun kosong bertemu dengan lam, terus masukkan, tak payah dengung, idgham bila gunnah. Ka'allam, al. Ka'allam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi wa qara. Fi dibaca dengan panjang, 4 ataupun 5 harakat, mad jaiz munfasil, udhunayhi wa qara, waqa, lantunkan qalqalah sughra.
Okey, kemudian Ra mad iwad. Salam, boleh minta alamat Fatihah Learning Center? Boleh, tak ada masalah, tapi kena WhatsApp kami lah. Kena WhatsApp dengan nombor kami. Apa-apa urusan, sekecil-kecil urusan pun, okey, WhatsApp dengan kami. WhatsApp saja dengan kami, okey? Dan kalau ada mana-mana komen yang saya tak dapat nak baca, saya minta maaf. Okey, saya minta maaf. Mohon bantuan. Muka surat berapa? Muka surat 411 puan. Puan Hasnah, muka surat 411. 411. Apa-apa nak tanya kan pasal tadi kan, pasal Quran ke, nak tanya dalam dia macam mana lah, warna apalah semua tu kan. WhatsApp saja dengan kami. WhatsApp saja. Yang nak jadi ahli, yang nak beli roda tajwid, nak beli Quran semua, WhatsApp dengan kami. Okey, nombor kami dah pinkan siap-siap lah dekat komen tu. Ada nombor kami kat situ, tekan je nombor telefon tu. Nanti admin kami akan reply. Baik, bismillah. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Alim tau. Okey, jangan baca Jangan fabashshirhu bi'adzabin alim. Alim. Kadang-kadang benda tu kita tak perasan. Sampai ada orang tegur, kau baca Hamzah ke baca Ain ni? Baru kita tengok balik, baru kita baca balik. So bukan jangan alim. Kadang-kadang Hamzah dengan Ain ni dia dekat-dekat. Okey, kena jaga-jaga dekat situ. Bukan alim, kalau alim lain maksud dia. Kalau alim lain maksud dia. Okey. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Sebut betul-betul. Sebut betul-betul dengan jelas. Tak nak alim tak nak. Okey, alim. Baik. Selesai. Kemudian masuk ayat yang ke-8. Baik sahabat-sahabat semua, terima kasih yang tolong tuliskan dekat ruangan komen hukum tajwid dan sebagainya. Yang baru nak belajar tuan-tuan puan, boleh sambil-sambil scroll. Boleh sambil-sambil scroll dekat ruangan komen ni. Kawan-kawan kita dah tolong tuliskan dah. Okey, apa yang saya cakap ni kawan-kawan kita dah tolong tuliskan dah. Jangan pula tulis salah. Okey, kesian dekat kawan-kawan yang nak belajar nanti kan. Apa yang saya cakap ni sebiji-sebiji tulis kat situ. Tulis yang betul lah. Tulis yang betul. Okey, baik. Yang masih belum share lagi, saya nak minta tolong. Tolong tulis, tolong sharekan. Tolong sharekan live kita. Okey, naikkan lagi views. Ustaz, tolong ajar sebutan perkataan ada hamas. Ada hamas. Hamas tu dia angin tau. Dia angin. Lepas tu dia macam mana dia akan keluar daripada bibir kita, daripada mulut kita, percikan-percikan dia. Contoh huruf ta. Solihat. Dia ada macam bunyi spray tu. Huruf hamas dia ada banyak. Dia ada huruf ta, dia ada huruf fa, dia ada huruf sa, dia ada huruf fa, ta, huruf kaf. Contoh yang macam kalau huruf hamas ni kita nak tahu kita baca ada angin ke tak ada. Kalau kita matikan dia, lepas tu ada sikit keluar lagi. Solihat. Kita buat macam ni. Hat. Dia macam ada angin sikit. Sebab itulah dekat sini kita tak boleh baca solihat. Lihat. Bukan macam tu. Dia hat. Hat. Okay. Dia ada percikan angin lah. Itu nama dia hamas. Okay. Baik. Tengok ni. Ayat nombor 8. Bismillah. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Muka surat berapa? Muka surat 411. Muka surat 411. Okey, 411. Innalladzi, nun di sini dengungkan dua harakat wajibul gunnah. Okey. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Kalau berhentilah ada hamas. Kalau sambung, jangan pula sambung pun ada hamas, tak nak. Tilau, tak payah. Kalau sambung je macam biasalah, mak asli. Solihati lahum jannatun na'im. Jannah, nun dekat sini, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan dua harakat.
Jannatun na'im. Tun kat sini alif lam syamsiah. Tapi dia sama juga nun sabdu, maka kena dengungkan dua harakat. Jannatun na'im. Aim ni kena panjanglah. 2 atau 4 atau 6 harakat. Mad apa? Mad arid, ma'arid disukun. Okey, ayat 8 Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita sama-sama baca. Baca slow-slow. Baca slow-slow. Yang nak belajar Al-Quran, yang baru saja nak belajar, yang baru saja nak mula belajar pula. Baca slow-slow. Tak perlu baca laju-laju. Okey? Tak perlu baca laju-laju, baca perlahan-lahan sahaja. Bismillah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sekejap ya. Okey, baik. Itu dia ayat nombor 8. Kita masuk ayat yang nombor 9. Bismillah. Dekat skrin atas berwarna hijau ada tulis muka surat berapa. Betul. Yang baru saja masuk. Okey, yang baru saja masuk. Mungkin tak tahu kot. Tak apa, saya bagi tahu dulu. Supaya esok-esok kan kalau kita masuk lambat lagi, kita dah tahu nak tengok dekat mana. Dekat atas kepala saya ni kan ada tulisan warna hijau berjalan kan. Saya nampak sekarang ni, layari www.cepatquran.com untuk belajar mengaji Quran dari asas sehingga mahir. Nampak? Ada berjalan dekat atas kepala saya ni. Dekat situ pun ada tulis muka surah apa, ayat berapa, muka surat berapa. Nanti esok-esok kalau misal kata masuk lambat, tengok terus dekat atas kepala saya ni. Atas kepala saya ni ada tulisan warna hijau ni, tengok, tunggu sekejap. Okey, surah Luqman ayat 1 sampai 11, muka surat 411. Ada dekat atas ni. Okey? Faham? Okey, boleh? Alright. Ayat nombor 9, bismillah. Khalidina fiha wa'dallahi haqqa wa huwal azizul hakim. Itu kalau nak baca pendek-pendek lah. Sebab dia ada waqaf kat sini kan. Waqaf tak ada masalah. Ustaz, nafas saya panjang. Saya rasa saya punya nafas hebat, boleh baca panjang, sambung, silakan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Sambung sahaja. Okey, tapi kalau nak sambung dengan berhenti, dia adalah cara-cara dia kan. Kalau kat sini nak sambung kena haqqan. Kalau nak berhenti kena haqqa. Itu yang kita kena tahu. Okey, baca Quran ni dia bukan sekadar belajar sambung dengan berhenti je macam mana. Dia ada cara dia. Kalau nak sambung bunyinya macam mana, nak berhenti bunyi dia macam mana. Kalau sambung harakat dia berapa, kalau berhenti harakat dia berapa. Itulah yang kita nak belajar. Itu semualah yang tuan-tuan akan belajar dalam buku ni yang akan kami bagi kalau jadi ahli. Okey, buku asas, buku tajwid. Mantapkan dulu buku atas. Okey, mantapkan dulu buku asas ni, dah power, dah pro, dah sempurna asas-asas, makhraj huruf semua dah betul, baru pindah masuk tajwid. Jangan tiba-tiba pergi tajwid tau. Kalau asas tak power, pergi tajwid pun tak guna juga. Okey, tajwid betul tapi sebutan huruf salah. Bila sebutan huruf salah, lainlah huruf yang dikeluarkan, lainlah perkataan yang dibaca, lainlah maksud dia. So, apa-apa pun asas kena power dulu. Asas kena power, dah okey asas, baru pergi dekat tajwid. Baru pergi panjang pendek, dengung dan sebagainya lah. Asas yang paling penting asas. Sebab apa? Dalam Al-Quran, dalam Quran dia ada dua kan. Satu kesalahan besar, satu kesalahan kecil. Kalau kesalahan besar ni dia melibatkan asas tau. Dia melibatkan pertukaran huruf. Dia melibatkan baris. Itu asas. Kalau tajwid pula, dia dengung, panjang pendek, qalqalah. Yang tu dia salah, memang salah. Tapi dia kesalahan ringan lah. Dia kesalahan lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, ringan. Tapi kalau kesalahan asas tu, itu akan jadi kesalahan yang berat. Sebab tu saya cakap, nak belajar balik Al-Quran, kena belajar betul-betul dari asas semula. Hamzah dekat mana, ba dekat mana,
ta dekat mana, dia punya makhraj dia semua tu. Okey. Baik. Ayatnya okey baik. Khalidina fiha ma'aslilah wa'dallahi haqqa. Qa mad iwad. Kalau berhenti, kalau sambung apa? Idgham ma'al gunnah. Haqqan. Kalau sambung idgham ma'al gunnah. Baik. Wa huwal azizul hakim. Kim macam biasalah dekat ujung ni apa dia? Mad arid li sukun. Dibaca dengan 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, kita masuk pula ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Baik, jadi saya cakap tadi kan, kena belajar daripada asas. Kalau siapa-siapa nak betulkan bacaan, sampai bila kita nak baca Quran dengan bacaan yang kita sendiri pun tak tahu betul ke salah. Okey, baca Quran ni kena belajar betul-betul dari asas. So siapa-siapa yang nak belajar dari asas, jadilah ahli. Jadilah ahli, belajar, bayarnya sekali je seumur hidup. Tak ada pun bayar bulan-bulan, tetapi dapat belajar sampai mati. Dan manfaatnya insya-Allah kita dapat gunakan sampailah ke hari akhirat nanti insya-Allah. Okey, ini kira bekalan kita lah. Kira kita punya pelaburan, kita punya saham kita punya investment kita untuk kita nak selamat dekat hari akhirat nanti. Kita usahakan yang kita boleh dekat atas dunia ini. Okey. Boleh. Okey, kita masuk ayat yang ke-10. Ayat ke-10 ni ada panjang tau. Kita potong-potong Kita potong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Khalaqas samawati bighairi bukan ain, ghain. Bighairi amadin, dengungkan 2 harakat. Amadin tarawnaha. Bukan tarau, tetapi tarau. Bukan rau, tetapi raw. Tarawnaha. Okey, tu yang pertama kat sini. Kemudian wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah. Jom fokus kat sini. Wa alqa fil ardi rawasiya an dengungkan. Tak nak anta salah. Antamida bikum. Kalau berhenti ke sambung ke sama je. Tetap juga mim ni dibaca dengan jelas lah. Wa batha fiha min kulli dabbah. Tuan-tuan dan puan, 1200 lebih yang sedang menonton sekarang. Saya nak minta berikan perhatian, fokuskan baik-baik dekat sini. Tengok ni dekat sini. Dekat sini yang pertama ada ombak rindu. Bila kita tahu dekat sini ada ombak rindu, so kat sini kita baca dengan 6 harakat lah. 6 harakat. Lepas tu, yang biasanya orang terlepas pandang, apa dia? Dekat atas huruf ba ada sabdu. Dekat atas huruf ba ada sabdu. Jadinya, bila kita dah baca panjang da tu dengan 6 harakat, okey, kemudian kita lekatkan dekat ba. Kena lekatkan dulu. Dia tak boleh dabah. Dia tak boleh macam tu. Orang biasa da-nya dah betul, cantik, panjang. Tetapi dia tak lekatkan pula dekat ba ni. Tak boleh. Dia kena dabbah. Macam tu. Apa nama hukum dia dekat sini? Mad lazim kalimi mustaqqal. Kenapa kalimi? Sebab dia dalam bentuk kalimah. Okey. Kenapa dia mustaqqal? Kenapa dia berat? Sebab dia ada sabdu. Okey. Boleh? Baik. Kemudian bah. Ta marbutah. Macam biasa, kalau nak berhenti,
tukarkan dia jadi huruf ha. So, dabbah. Baik, macam itulah bunyi dia. Kemudian, wa anzalna minas samaa'i ma'a. Kalau berhenti dah jadi mat iwad. Ma'a. Kenapa kena baca a? Kenapa tak boleh ma'? Baik. Dia duduk sebelah-sebelah. Senang saya nak tunjuk. Tuan-tuan dan puan, berikan perhatian sekali lagi. Kenapa kalau dekat minas sama kita baca, contoh ni kalau nak berhenti kita berhenti dengan minas sama'. Tetapi kenapa kalau kita nak berhenti dekat sini kita kena baca dengan ma'a. Dekat sini kita kena tengok baris di hujung ni. Hamzah ini berbaris bawah. Hamzah yang ini pula tanwin berbaris atas. Jadi apabila tanwin berbaris atas dia adalah mad iwad. Kan saya cakap tadi mad iwad kena 2 harakat. Kalau kita cakap ma' dah tak jadi mad iwad dah. Sedangkan ini ada mad iwad. So mad iwad dia kena 2 harakat. Ma'a. Macam tu. 2 harakat tau. 2 harakat. Kalau baca a pun jangan ma'ah. Ma'ah. Jangan macam tu. Bagi dia 2 harakat. Ma'ah. Macam itulah. Okey, baik. Alhamdulillah. Target 2K Ustaz. Semoga sampai jumlah. Betul. Sekarang ni yang paling tinggi hari tu saya dapat 1006. Sekarang ni hari ni 1002. Kenapa makin turun ni? Kenapa makin turun? Ada yang tak share lagi ke? Siapa-siapa yang masih belum share, bantu share. A, share dekat B. B buka, share. C share dekat D sampai dekat Z. Macam tu baru boleh view naik. Sebab tu saya minta tolong share. Sebab apa? Tuan-tuan dan puan sendiri pun masuk ni pun berdasarkan apa? Orang share kan. Kalau tak share macam mana kita boleh tahu ada page Fatihah? Dia takkan tiba-tiba tahu. Takkan bangun tidur, Fatihah. Terus buka. Tak ada. Dia kita tengah scroll. Ada apa ni? Ada orang tengah ajar ngaji lah. Buka lah. Seronoknya nak belajar lah. Sebab apa? Ada kawan kita share. So, itu pun kita nak buat dekat orang lain lah. Macam mana kita dapat? Kita nak buat macam tu juga dekat orang lain. Tolong naikkan balik views. Naikkan balik views. Kita nak cecah paling-paling pun 2K dulu. Okay. 2K. Ustaz, ma panjang berapa? Ma ke ma'a? Kalau ma 4 ataupun 5 lah. Okay, 4 ataupun 5. Tapi kalau yang ni, kalau mak wajib kan? Mak wajib kalau berhenti 6 harakat lah. Ma' kalau berhenti kat sini. Ma'a. Itu beza dia. Itu kena belajar. Kalau tak belajar benda ni tak tahu. Confirm saya cakap. Saya pun benda ni mula-mula saya tak tahu. Saya ingatkan sama je. Lepas tu bila belajar, lain. Ni mat iwad, ini mat wajib. Disebabkan baris sahaja benda tu dah jadi lain. Kena belajar. Saya dah share macam biasa cantik. Siapa-siapa yang dah share semua terima kasih Terima kasih banyak-banyak. Semoga lebih ramai lagi yang join, semoga lebih ramai lagi yang tertarik untuk nak belajar Quran. Semoga lebih ramai lagi yang pandai baca Quran insya-Allah. Bismillah. Okey, sambung. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Fa'ambatna. Mim kecil, ekornya ke bawah bertemu dengan ba. Kemudian iklab dengungkan 2 harakat. Okey. Fa'ambatna fiha min kulli. Min dengungkan 2 harakat. Tak nak minku tak nak. Min kulli zaujin karim. Tanwin bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki dengungkan 2 harakat. Okey. Zaujin karim. Rim dibaca dengan panjang lah. Apa ni? Ma'arif disukulah 2 atau 4 atau 6 harakat. Baik, selesai ayat yang ke-10. Kita masuk ayat yang ke-11, ayat yang terakhir untuk petang ini. Bismillah. Terima kasih yang dah share. Terima kasih banyak-banyak.
Terima kasih banyak-banyak yang dah share. Moga Allah balas kebaikan tuan-tuan dan puan semua insya-Allah. Ayat 11. Bismillah. Hadza khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni balil zalimuna fi dhalalim mubin. Hadza khalqullah. Tengok baris baik-baik. Tengok baris baik-baik. Okey, jangan baca khalqallah. Jangan baca khalqa tapi khalqu. Okey, baris depan. Khalqullahi fa'aruni madza khalaqal. Yang ni baru betul baris atas. Yang ni tadi baris depan. Yang ni baris atas. Khalaqal ladzina min duni. Tak nak min. Kalau kita cakap min, dah jadi izhar dah. Sedangkan ni ikhfa. Min duni. Berhenti dekat sini, pendek saja ni. Jangan ni, tak payah. Pendek saja ni. Okay. Balil wa, terus masukkan. Alif lam syamsiah. Tak nak balil tak nak. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Tanwin bertemu dengan mim sabdu, jumpa dengan mim sabdu, terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Idgham ma'al gunnah. Dhalalim mubin. Mad arin disukun. Alhamdulillah. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 dah cukup terperinci, saya rasa saya bagi tahu. Okey, kalau tak terperinci pun dapatlah juga sedikit sebanyak kan. Dan saya pun mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua okey, supaya dapat sesuatu lah daripada apa yang kita sama-sama belajar pada petang ini. Tetapi kalau rasa macam tak dapat semua, dapat sedikit pun jadi, tak ada masalah. Asalkan dapat sesuatu. Daripada hari kita berlalu pergi tanpa ada perkara yang bermanfaat, tanpa ada satu ilmu pun yang kita belajar, itu sangat-sangatlah rugi. Okey. Jadi insya-Allah kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh sekali lalu. Okey. Kita baca dari awal sampai akhir satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Baik, sebelum kita sambung, sekali lagi saya nak bagi tahu siapa-siapa nak dapatkan Al-Quran ini ada tanda tau. Ada tanda kalau nak baca boleh berhenti dekat mana, lepas tu nak ambil balik dekat mana, ataupun tak payah ambil balik ke, semua dia dekat dalam ni. Tajwid pun ada juga. Okay, yang tanya ini tafsir ke? Ini bukan tafsir, ini Al-Quran. Okay, Al-Quran kena ada air semayang kalau nak pegang. Bukan tafsir ini Al-Quran. Ada tajwid juga dekat dalam ni. Nampak dia tulis apa dekat sini? Panduan mudah cara berhenti dan memulakan bacaan Al-Quran dengan menggunakan kaedah berwarna. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, Al-Quran ni pun di-approve oleh JAKIM tau. Al-Quran ini pun di-approve oleh JAKIM. Harga dia adalah RM55. Siapa-siapa nak dapatkan, tuliskan dekat ruangan komen, nak beli Quran. Siapa-siapa nak beli roda tajwid, RM39. Siapa-siapa nak dapatkan buku asas, buku tajwid, nak dapatkan video, nak dapatkan latihan, nak dapatkan nota, nak dapatkan keahlian seumur hidup, nak dapatkan dengarkan bacaan dan sebagainya untuk jadi ahli cepat Quran seumur hidup, tuan-tuan dan puan, tuliskan juga dekat ruangan komen, nak jadi ahli. Selepas ini saya terus keluarkan nombor telefon yang kata nak beli Al-Quran, nak jadi ahli, nak beli roda tajwid. Terus dapatkan nombor telefon kami lepas ni, simpan, terus WhatsApp sahaja. Baik, kita nak baca sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama insya-Allah. Jom kita ulang sama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. Semoga cahaya Al-Quran sentiasa menyinari hati sanubari jiwa dan kehidupan seharian kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semua yang tuliskan doa-doa dekat ruangan komen, kita sama-sama aminkan supaya Allah angkat doa kita, Allah kabulkan doa kita, Allah perkenankan doa kita, dan insya-Allah kita sama-sama dapat berkumpul sama-sama ramai-ramai macam ni dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat kelak insya-Allah. Baik.
Baik, kita nak ulang sama-sama sekali lagi satu muka surat penuh bersama-sama. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين صدق الله العظيم
Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang dapat kita sama-sama pelajari pada petang ini. Jadi saya harap sahabat-sahabat semua dapat sesuatu lah. Okey, dapat sesuatu daripada apa yang kita sama-sama belajar pada petang ini. InsyaAllah. Jadi okey. Jadi saya terus keluarkanlah ni nombor telefon untuk tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang nak beli roda tajwid, siapa-siapa yang nak jadi ahli, siapa-siapa yang nak beli Al-Quran, tuan-tuan dan puan, ini nombor telefon yang tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp 011-1621-7797. Simpan nombor telefon ni. Okey, simpan nombor telefon yang saya keluarkan ni, kemudian WhatsApp kepada siapa-siapa yang nak tanya pasal Quran ke tadi kan, nak tanya pasal jadi ahli ke dan sebagainya, apa-apa persoalan. Kalau misal kata tengah baca Quran ni, contohlah lepas maghrib baca Quran, kemudian ada tempat tak tahu ustaz, terus WhatsApp, ustaz macam mana nak baca ni ustaz? Mana yang saya boleh tolong, saya tolonglah. Saya pun tak pandai sangat, tapi yang mana-mana saya mampu tolong, saya tolong insya-Allah. Okey, yang penting simpan sekarang. Simpan sekarang, WhatsApp sekarang. 0111621797. Tuan-tuan dan puan, jadi ahli cepat Quran, RM250 bayarannya cuma sekali sahaja seumur hidup. Ada nak kena bayar ke ustaz bulan-bulan? Tak ada. Ustaz setahun sekali ke, setahun 2 kali ke pun tak payah. Cukuplah sekali belajar, bayar, belajarlah sampai mati. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua yang join live kita dari awal sampai akhir, yang tolong share, yang tolong komen dan sebagainya. Siapa-siapa nak jadi ahli nanti bagi tahu. Okey, nanti admin kita akan bagi tahulah apa yang tuan-tuan dan puan akan dapat sekiranya jadi ahli cepat Quran insya-Allah. Yang penting nombor ni simpan. Okey, 011116217797. Okey, dah ke belum ni? Saya bagi lagi 5 saat lah. Saya bagi lagi 5 saat, screenshot sekarang. Screenshot sekarang. Kalau tak tahu macam mana nak screenshot, ambil kertas, ambil pen, tulis. Tulis nama Encik Farhan Tulis nama Encik Farhan. Encik Farhan admin kita, nanti Encik Farhan yang akan reply lah, akan bagi tahu macam mana semua tu. Okey, baik. Dah Okey lah, baik. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Dan saya minta ampun, saya minta maaf lah kalau live kita pada hari ini ada apa-apa kekurangan ke, saya terkasar bahasa ke, tertinggi suara ke, tercakap yang tak baik ke. Saya minta ampun, saya minta maaf, tersinggung perasaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah saya akan memperbaiki lagi lah cara penyampaian saya dari hari ke hari insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datang dari Allah, silap dan salah datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan,
an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.